أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه ومن اهتدى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Terima kasih saudara Syahrizal yang membuka majlis kita pada malam ini. Seterusnya saya kira semualah yang hadir, yang saya muliakan, ya, yang saya tak dapat nak sebut nama seorang-seorang. Sagi sebut seorang ni kenapa tak sebut nama saya. Jadi tanpa mengurangkan sedikit pun rasa ingin memuliakan saya kepada setiap yang hadir dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, saya kira ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sama-sama kita dapat memeriahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kena ingat dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aina jirani, aina jirani wa aina jirani. Allah menyebut, di manakah jiranku, kata Allah. Di manakah jiranku, kata Allah. Di manakah jiranku, kata Allah. Bila Allah sebut di hari kiamat nanti ketika manusia berada di padang mahsyar, taqulul malaikah, maka berkata para malaikat, man dalladhi yanbaghi ayyujawiraka ya rabbal izzah. Siapakah yang mungkin boleh menjadi jiran kepada engkau, ya Allah, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Kerana Allah tentu sekali zat yang wajib al-wujud dan tidak seperti makhluk yang lemah dan dhaif yang memerlukan ruang dan tempat. Maka malaikat bertanya, man dzalladzi yanbaghi ayyujawiraka, siapakah yang mungkin boleh menjadi jiran kepada engkau, ya Allah. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aina ummarul masajid, aina ummarul masajid, manakah orang yang selalu mengimarahkan masjid. Ya, hadis ini adalah tergolong dalam hadis yang sahih daripada Al-Harith ibn Abi Husamah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, jadi tak mengurangkan sedikit pun kemuliaan saya, memuliakan saya kepada tuan-tuan. Bukan kemuliaan saya, tersalah. Jangan kata kemuliaan saya pula, ya. Saya ingin memuliakan setiap yang hadir kerana kalian tuan-tuan adalah merupakan mereka yang dimuliakan oleh Allah dengan kehadiran. Kerana tadi kita katakan sebab kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebab tu hadirin hadirat, terima kasih juga kerana sama-sama dapat memeriahkan pengajian yang dianjurkan oleh Usrah Fitrah, ya. Terima kasih. Saya tak dapat nak sebut seorang-seorang sekali lagi, ya. Umi Ros, terima kasih. Ada belakang yang orang kata otai dalam usrah, ya, banyak boleh kita bergabung insya-Allah untuk memperkukuhkan lagi usrah fitrah ini agar dapat memberi impak dan kesan besar insya-Allah kepada umat manusia, kepada manusia keseluruhannya insya-Allah, ya. Semoga insya-Allah ini menjadi ruang pertama untuk kita baiki diri kita sendiri. Itu yang paling penting, ya. Semoga kita ada medium, kita ada ruang, kita ada wadah yang dapat kita jadi kekuatan untuk bina diri kita sendiri. Sebab ingin membina diri seperti juga membina struktur. Dia mesti ada foundationnya, dia mesti ada asasnya, dia mesti ada tiang-tiang penting dia, dia mesti ada sampailah ada bumbung dan semuanya. Maka begitulah bila kita nak membina, Haji Wan, Masya Allah, ya, begitulah kita nak membina sebuah bangunan. Maka pada ketika itu insya Allah
kita nak bina diri seperti membina bangunan, ya. Jadi sebab tu bukan senang, tak semudah itu. Kerana itu ramai orang yang bercita-cita nak bina diri, tetapi setengah jalan tumpas dan gagal. Nak, tetapi yang berlaku sebaliknya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi yang kita sama-sama duduk dan kita jadikan buah bincang kita di mukaddimah ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Rasulullah menggambarkan bahawa ada di kalangan manusia yang bercita-cita nak buat baik, tetapi semuanya tinggal dalam angan-angan semata-mata, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebab itulah kita harap wadah ini dapat menjadi ruang untuk yang pertama sekali kita membina diri kita, insya-Allah. Kemudian setelah kita membina diri, tentu sekali jiwa-jiwa yang terbina, kita harap kita dapat membantu membina orang lain. Maka kerana itulah, bila kita berada dalam sebuah jamaah, kita berada dalam kumpulan, maka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberi khidmat yang terbaik kepada ummah, insya-Allah. Fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun bi islamiha. Ingat kata-kata yang masyhur, di mana bumi kamu berada, Allah nanti di hari akhirat pasti akan tanya bagaimana kamu mengislamkannya. Jadi insya-Allah bila kita ada ramai macam ni, kemudian dengan kekuatan kita, kita sinergikan kekuatan kita, insya-Allah banyak yang boleh kita berikan kepada agama Islam kita, insya-Allah. Baik, semua yang dikasih sekalian, cakap menjerit, ya. Saya harap tuan-tuan tak rasa penat, sebab kalau boleh kan datang usrah nak santai, nak rehat kan, tetapi kena jerit. Tapi alhamdulillah, ya, cikgu Adam kita dah datang, insya-Allah membawa khabar gembira. Jadi sambil-sambil dipersiapkan, insya-Allah katanya loudspeaker. Jadi walau bagaimanapun, insya-Allah kita mulakan kelas kita, ya. Soundman kita duduk jauh sangat. Baru tadi duduk kat dia, dibetulkan mic saya. Hari ni dia duduk tak bawa mic pula, ya. Terima kasih. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, macam Ijal katakan tadi, saya sedang berfikir untuk apakah buku teks yang sesuai, yang boleh kita jadikan asas bagi kita membincangkan persoalan akidah. Walaupun saya ternampak poster tadi menulis akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan saya mencadangkan pada masa akan datang tulis saja kuliah Al-Aqidah, ya, kerana of course kita tak akan belajar akidah lain. Bila sebut Al-Aqidah, ya, adanya di sana alif lam ma'rifah, dan kita tahu bahawa al-ma'ruf la yu'arrif, ya, yang benda yang dah tahu tak perlu lagi kita bagi tahu. Maknanya bila kita membincangkan persoalan akidah, yang kita nak bincang adalah apakah perbincangan tentang akidah yang dipegang oleh mereka-mereka kita semua yang sama-sama kita tahu menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Islam ini. Dari sudut akidah, maka istilahnya digunakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi akan datang kita katakan bahawa kita punya pengajian adalah pengajian Al-Aqidah. Ya, Al-Aqidah. Sebab kalau tak sebut al nanti dia jadi akidah mana? Akidah pi macam-macam. Ya, aqidatu Syiah, wa aqidatu Mu'tazilah, ya, wa aqidatu Hinduki. Boleh masuk juga. Wal Yahud, wan Nasara. Tetapi bila kita Al-Aqidah, kita tahu bahawa yang kita nak bincang adalah bagaimana persoalan, dan persoalan ini tentu kita tahu adalah perkara paling teras dan dikategorikan sebagai fardu ain, ya. Dek kerana pentingnya dia, maka kita tahu bahawa persoalan akidah adalah persoalan yang terkandung kebanyakan asasnya adalah dalam persoalan fardu ain, ya. Alhamdulillah. Sini ke? Jan. Sini. Oh, balik. Oh. Boleh. Boleh.
Okey. Bismillah. Macam ni. Boleh kan? Jatuh. Oh. Dapat air. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, test. Ya, test. Janganlah sebab mic ni lepas ni tak mari dah usrah fitrah apalah depa ni dah lah tukar tempat. Jadi minggu depan tak datang dah. Okey. Cikgu Adam buat tutur juga Adam. Nanti dia orang kata tak best usrah sebab mic tak best. Okey. Boleh? Kembali. Min macam mana? Macam ni Ustaz. Macam tu? Betul? Sangkut telinga? Okey. Kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke? Boleh? Sini. Okey, ni. Tak jauh. Oh, kena tak belakang. Okey. Malu kat orang Pekra Syah Aliana, sorry lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh. Kena jauh sikit ke? Ataupun depan sikit? Ya. Dia tempat orang yang kuat ngantuk tu, dia dekat sikit. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah actually doakan, saya yakin minggu-minggu akan datang kita akan buat kelas yang katanya satu yang kita punya VIP di atas tu. Dan insyaAllah saya rasa minggu depan kita jumpa dengan pihak masjid. InsyaAllah kita harap dapatlah sesuatu ya. Doakanlah, amin. Amin ya Allah. Okey. Okey. Di mana tadi? Ya. Al-aqidah. So kita akan tak dengar. Kita akan ada mic. Kita mic. Ada pun. Okey. Aduh. Tapi tak apa ya, dalam pengajian kan Nabi sebut dalam hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, al-ajru ala qadri nasab. Allah bagi pahala kita ikut sejauh mana susahnya satu amal kebaikan tu nak dibuat. Jadi hari ni saja je susah-susah ya, payah nak dengar tak berapa selesa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan setia juga bersama, insya-Allah dapat pahala lebih insya-Allah. Amin. Okey. Betul lah, kalau ceramah ni kan, first kali yang paling penting mikrofon. Kan, kalau mikrofon dia habis, tak tahu berapa persen lah habis. Tapi tak apa, sebab hari ni kita duduk dalam usrah. Sebab usrah ni kita tahu memang usrah fitrah dia saja je buat supaya apa dia, sebab yang utamanya adalah hubungan sesama kita tu yang penting. Jadi sebab tu
kita namakan usrah pengajian, ya, sebab kita bukan hanya pengajian biasa. Pengajian biasa mungkin seorang guru mengajar, lepas itu datanglah kata murid datang, kita habiskan kita punya sukatan pelajaran, lepas tu bila habislah. Tetapi bila kita namakan dia sebagai usrah, harapan kita satu yang sangat besar adalah setiap yang datang ini kita merasai bahawa kita adalah sebuah keluarga. Jadi sebab itu nak kena set lagi dah daripada awal, ya. Kita adalah sebuah keluarga. Kerana itu kita namakan dia usrah pengajian. Dan kita duduk ini dengan harapan insya-Allah hubungan antara kita, ya, kian akrab. Ya, kian akrab. Dan rupanya kalau kita tengok kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain daripadanya daripada Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bercerita tentang betapa man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila akhiril hadis. Sebelum hadis ini Rasulullah bercerita tentang sifat manusia, tentang seorang yang nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Ceritanya adalah tentang bagaimana seorang muslim yang rasa nak lepaskan kesusahan saudara muslimnya yang lain. Rasulullah menceritakan tentang orang yang memudahkan urusan orang lain. Rasulullah menceritakan bagaimana seseorang yang menutup keaiban orang lain. Sehingga Rasulullah menyebutkan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan tolong kita. Ada satu syarat rupanya. Allah akan tolong kita dengan ada satu syarat terlebih dahulu. Sebelum kita memanjat doa pada Allah, ada satu syarat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang nak mendapat pertolongan daripada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan tolong seseorang selama mana dalam hati dia ada perasaan nak tolong saudaranya yang lain. Jadi sebab tu bila kita duduk sama-sama ni, Nabi sebut semua itu sebelum Nabi cerita tentang orang berjalan ke dalam majlis ilmu. Maknanya sebelum datang ke majlis ilmu, hati nak kena ada perasaan nak tolong orang. Sama ada kata Nabi memudahkan urusan orang, sama ada kita membantu orang, sama ada kita tahu tentang keaiban seseorang saudara kita lantas kita menutupnya. Maka pada ketika itu semua ini adalah merupakan perkara-perkara yang patut ada dalam hati sebelum seseorang itu insya-Allah datang untuk menuntut ilmu, ya. Jadi sebab tu kita oleh kerana grup kita tak besar, jadi mudah bagi kita untuk datang dan kemudian kita berukhuwah, berkasih sayang bersama-sama insya-Allah. Rakan-rakan yang follow kita melalui di alam maya pun insya-Allah kita alu-alukan datang dan kemudian kita sama-sama berukhuwah dan berkasih sayang. Baik, semua yang dikasih sekalian sesuai sebab kita saban minggu ada kelas-kelas kita, maka sesuai dengan macam saya dah masuk tadi menyatakan bahawa persoalan akidah, ya, persoalan akidah. Kerana makna akidah itu, ya, dari segi lughatan, kalau orang kata akidah, oh akidahnya mantap, ya, akidahnya mantap. So apakah itu akidah lughatan? Apakah itu yang kalau kita dengar kalimah akidah dari segi bahasa, apakah maksudnya? Yang kita katakan tadi bahawa ia perkara paling penting. Kalaulah dalam sebuah bangunan, binaan, maka akidah kedudukannya adalah asas. Seandainya rosak asas, tidak ada nilai bangunan tersebut. Itu bahayanya. Ya, seandainya bangunan ini akidahnya tak betul, maka seluruh amalan Islamnya tak diterima oleh Allah. Solatnya tak diterima, puasanya tak diterima, tahajudnya tak diterima seandainya akidahnya tidak sahihah. Jadi sebab tu ulama meletakkan bahawa persoalan yang paling pokok dalam persoalan ilmu yang paling tinggi adalah persoalan akidah. Maka sebab tu mari kita berkenal-kenalan, ya, buat malam ini insya-Allah walaupun tak panjang mana, ya, lebih kurang dalam pukul 3 kita dah tu gurau.
Setengah orang Allahu Akbar, ini ke usrah fitrah, dak itu gurau saja ya. Ada terkejut pula, masya-Allah, dah lah datang awal kan, ada orang blok belakang kan, nak balik tak boleh dulu. Tak, itu gurau saja. Saya rasa lebih kurang dalam sejam ni habis, setengah jam lagi habis insya-Allah. Ya, sebab kelas kita bermula daripada timenya direkod sejak daripada mula kumpul ke atas tadi. So sekarang dah berapa jam dah. Okey. So apa makna akidah? Ya, apa makna akidah dari segi lughatan ya? Sebelum mungkin kalau saya berbincang dengan kita semua, kasut kita ada dua jenis kan? Satu yang ada tali, satu tak ada tali. Betul ya? Oh, terima kasih wahai sahabatku. Tak ada yang tiga dia kata. Hak yang pakai apa tu? Oh, dia strap tu ya. Ada panggil apa? Ui, Allah, ini lagi pakar, masya-Allah ya. Kawan saya penggunanya, ni penjualnya ada kat sini, masya-Allah ya. Okey. Baik. Tentu kita ada 3 pilihan itu. Okey. Baik, bagi siapa yang pakai kasut berikat, bila kita pakai kasut yang berikat, pakai tali, kita akan ikat dia macam mana? Okey. Kata ikat. Sebelum pakar menjawab, kita tanya yang lain dulu. Ikat apa? Oh, ribbon. Apa? Allahu Akbar. Sahabat daripada Australia banyak pengalaman lagi, masya-Allah ya. Okey. Allah, bawa balik ya. Ahlan, masya-Allah, selamat datang balik ke negara Malaysia yang tercinta ni, alhamdulillah ya. Menabur bakti jasa insya-Allah. Datang insya-Allah, selalu insya-Allah. Sahabat je yang penting ada bersama bawa ya. Okey, bila kita pakai kasut kan, ingat tak, bila kita pakai kasut sebab kita nak main futsal ataupun kita nak pergi office, bila kita ikat, kita akan ikat mati kan? Kita akan ikat mati kan? Oh tak. Kita ikat macam mana? Kita akan ikat yang macam tadi tu kan? Baik, persoalannya kenapa bila kita pakai kasut kita tak ikat mati? Sebab yang paling betul adalah si Ijah. Jangan Eliza. Oh, bawa balik, masya-Allah. Ahlan ya. Eliza bawa balik daripada New Zealand ya. Kita baru sebut Australia, tiba orang New Zealand datang, masya-Allah. Alhamdulillah, usrah kita lepas ni ya, Umirus dia bawa grup daripada Turki jak balik, bawa pengalaman, share pengalaman yang New Zealand. Itulah yang kita nak, insya-Allah. Kita yang main apa ni, area-area Keramat, area apa, okeylah, tak apalah, kita dengar je lah cerita-cerita dia orang. Alhamdulillah, itulah pentingnya usrah kan. Tak dapat pergi, dengan cerita pun dah okey ya. At least kawan pergi tumpang-tumpang seronok pun dah alhamdulillah ya. Sebab kata cerdik pandai, keseronokan akan bertambah bila dikongsikan, kesedihan akan berkurang bila dikongsikan. Itulah keajaiban perkongsian. Maka sebab itulah yang kita nak, insya-Allah. Ilmu akan kian bertambah bila kita kongsikan ya. Tapi kalau kita datang dan balik, tak ada perkongsian, tak ada pertambahan pun. Sedangkan kita bukan seperti pelajar yang duduk kat pondok tu, yang buka mata, celak mata, belum azan subuh lagi dah duduk depan, buka kitab dia. Kemudian buka kitab demi kitab, dah malam tidur. Ya, kalau kat pondok dulu biasanya bantalnya buat daripada apa? Kelapa tu. Yang memang dibuat supaya bila menelaah ataupun menghafal kena tidur atas tu. Kemudian bila dia terlelap, maka tahu bantal tu macam mana? Buah kelapa tu dia jadi macam mana? Dia akan bergerak. Bila gerak dia kena jaga, dia kena sambung hafal. Oleh kerana kita tak sampai tahap itu, kecuali mungkin tak tahu berapa orang, takut ada yang no, I tahap tu ustaz. Jadi saya menyebut secara general, takut salah ya. Tetapi maka sebab itu kita cuba maksimumkan
perkongsian ini, bila perkongsian dimaksimumkan, maka pada ketika itu hasilnya kita harap dapat banyak insya-Allah. Apa tadi? Sekali lagi tengok. Biasalah usrah dia tergendala macam tu kan? Ha? Alhamdulillah ya Allah. Sejuk hati penceramah tuan-tuan ya. Sedap, memang sedap lah masya-Allah ya. Bila tanya semua follow kan. Kalau di mana tadi? Terpulanglah ustaz. Memang masya-Allah. Itu memang kena stop masya-Allah serta-merta ya. Jadi alhamdulillah, ingat lagi tentang futsal, kasut futsal kita. Okey, kenapa kita tidak ikat mati kasut kita? Sebab nak buka semula. Maka akidah maksudnya adalah sesuatu yang diikat mati. Akidah lughatan adalah simpulan ataupun ikatan ar-ribat, ikatan yang sifatnya adalah mati dalam bahasa kita. Maknanya orang tak akan buka lagi. Bila persoalan akidah, persoalan itu mestilah dia adalah simpul yang mati. Dia tak boleh perkara yang hari ni percaya Tuhan, esok I tak berapa percaya. Itu bukan akidah. Oh, Tuhan yang kita sembah ini penyayang, esok tak rasa penyayang sebab kita kena uji dengan Allah. Tu kadang-kadang kan manusia ni bahaya tuan-tuan ya. Sebab kadang-kadang bila kita tak perdalam kekuatan iman, kita tak latih pula dengan zikir, kita tak latihkan dengan ilmu, kita tak duduk dalam bi'ah Islamiah, kita takut kadang-kadang akidah. Sebab tu untuk makluman kita semua, syaitan yang kerjanya adalah untuk menyesatkan manusia. Eloklah saya bagi tahu pada kita pada malam ini bahawa syaitan bersumpah dengan menanda pada setiap orang yang ada ini, setiap anak Adam yang lahir dan Allah jadikan dia lahir daripada tidak ada kepada ada di atas muka bumi, maka syaitan menanda setiap anak Adam dengan tandanya apa? Ya, kalau pakai spray tu, kan, spray tu tandanya macam mana? Ya, bullseye. Bullseye. Bullseye untuk dia make sure that dia punya target itu betul. Masya-Allah, banyak pakar-pakar ni. Saya pun cuak dah nak bercakap ni, masya-Allah ya. Baik, apa maksud dia semua yang dikasihkan? Syaitan menanda setiap orang untuk apa? Untuk setiap orang yang ditanda itu agar orang itu kafir pada Allah. Ya. Syaitan ditanda kat kita ni, tak kira lah bullseye ataupun mungkin pangkah cara-cara gangster kampung ya, alung kerana tak bayar hutang dia pangkah. Tetapi syaitan punya matlamat setiap anak Adam yang lahir adalah agar kafir pada Allah. Dia bukan sekadar nak buat kita dosa, itu bukan dia punya ghayah, bukan matlamat dia. Itu hanya dia punya wasilah. Sehingga kita berkelahi, berperang, berantakan, berpecah, itu bukan, itu hanya wasilah. Tetapi matlamat akhirnya adalah seorang hamba Allah ini, si fulan ini akan aku kafirkan ia. Mana kafir? Kafir dalam makna adalah bila dia mati kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu maksud dia. Sebab syaitan akan kekal dalam neraka selama-lamanya, maka dia tak nak takut nanti bila ada yang tak kafir, katalah berdosa keluar, berdosa dibakar dalam neraka keluar. Tetapi hanya orang kafir saja yang akan kekal dengan syaitan selama-lamanya. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, kalaulah begitu matlamat syaitan nak menjadikan kafir adalah soal akidah. Manusia takkan kafir dari sebab akhlak. Manusia takkan kafir sebab syariat. Tetapi manusia akan kafir sebab akidah. Jadi sebab tu kita katakan tadi bahawa apabila kita memasang akidah, yakin pada Allah, adanya Allah, berkuasanya Allah dengan sifat yang kita katakan sebagai sifat yang jamal dan kamal, sifat yang indah dan sempurna, yang tidak boleh masuk. Macam mana kita nak tahu? Tahunya hanya dalam ilmu akidah. Kita tak boleh nak tahu tentang jamal dan kamal Allah Subhanahu wa taala melainkan kita tunduk untuk sama-sama mempelajari ilmu akidah.
Sebab dalam solat kita belajar sah dan batal, bagaimana cara kita nak solat bagi betul. Nak puasa, bagaimana cara puasa agar puasa kita diterima. Tetapi yang menentukan bagaimana kita itu, akidah kita itu, hanya dalam ilmu al-aqidah. Sebab itulah saya teringat, mungkin saya pernah kisahkan kisah ni di mana-mana lah, tapi tak apalah. Sebab sempena baru ni, jadi tak perlu tanya dengar atau tidak apa kisah yang saya pernah bawa, ya. Mungkin rakan-rakan yang mungkin bersama dengan saya dalam Usrah Nurani di Radio Aikim mungkin pernah terdengar. Jadi kalau pernah terdengar, anggaplah ini cerita Bobby ulangan ke berapa yang kita masih sanggup dengar, ya. Kisah dia simple, ya, tapi saya nak bagi tahu pada kita bahawa akidah maknanya adalah simpul mati, dan syaitan matlamat akhirnya adalah menjadikan seorang itu mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Simple je kisah dia. Saya tak sebut tempat, keadaan, tapi ini kisah benar. Kisah benar yang saya sendiri sangat dekat dengan kisah itu, ya. Jadi kisah dia adalah seorang pengusaha ladang tembakau. Pengusaha ladang tembakau, ya. Jadi pengusaha ladang tembakau, dia nak buat ladang dia tu, dia biasalah buat loan, buat pinjaman, ya. Jadi dia meminjam sejumlah, ni tahun ni cerita ni agak lama sebab masa saya belajar dulu. Jadi dia pinjam sejumlah duit. Saya tak berapa ingat dengan tepat berapa puluh ribu pinjaman, tapi kalau tahun itu puluh ribu itu besar sekali, ya. Nak jadi ceritanya, dia tanam tembakau semua subur, bagus, ya. Dan siapa yang mungkin tak pernah tengok bagaimana tembakau ditanam, elok juga saya beritahu, tembakau ni ditanam atas batas, ya. Ada ubi, ada tembakau, ya, bukan ada ubi. Okay, ada tembakau di atas batas, ya. Jadi nak ceritanya semua yang saya kasih sekalian, dan tahun tu tak tahu kenapa dia punya pokok tembakau dia memang subur. Dan bila subur, kualiti daun dia itu meningkat dan harganya tinggi. So kualiti dia meningkat ikut kesuburan daun tersebut, ya. Jadi nak ringkaskan kisah, pada bila dah boleh di harvest, dituai. Untuk makluman, tembakau ni dituai ke bawah, dia bukan tuai ke atas, ya. Daun tu dah matang, maka dia akan petik. So dia akan daun lagi. So dah boleh kira dia punya keuntungan. Simple. So bila harvest, petik yang bahagian bawah. Dan best punya cerita, bila timbang untuk dihantar ke kilang, kutipan itu ataupun harvest hasil tuaian itu telah boleh bayar semua hutang dia. Lebih kurang 50,000, ya, 50,000. Jadi semua yang saya kasih sekalian, bila macam tu, inilah masalah manusia kan, duit ni ada problem sikit. Bila kita berhutang dengan orang, nanti I dapat gaji, memang confirm I bayar kat you. Tapi bila dapat gaji, dia punya kepala dia lain, dia punya kekiraan dia lain dah, ya. Kalau aku bayar kat dia, duit gaji tinggal separuh. Berlaku tak kadang-kadang? Oh, tak berlaku, Alhamdulillah. Memang orang soleh ni, Masya Allah Ustaz. Kami dalam dunia kami ni tak ada Ustaz, Alhamdulillah. Baik, masa tu marilah dia punya, orang kata, idea tanduk tu datang, dia kata, kamu bayangkan kalaulah sekali tuai kamu dah boleh bayar, kamu boleh kira tu berapa banyak lapisan, dan 50,000 mana settle, 100,000, 150,000, 200,000, 250,000, 300,000, 400, boleh sampai 400 hingga 500,000 ikut simple, senang perkiraan dia. Jadi nak jadi ceritanya semua yang saya kasih sekalian,
Dia pun tolak campur cara orang bijak, cara orang pandai berniaga. Pada nak bayar hutang sekarang, tak apalah, harvest yang kedua boleh bayar, yang ketiga pun boleh bayar. Maka nak jadi cerita, dia bawa semua 50,000 tersebut ke negara Thailand. Dan dunia ana yang punya. Masya Allah. Dunia ana yang punya, ya. Dan di sana dia buat segala macam maksiat, dia laku segala macam banyak dosa. Kenapa? Sebab tak payah risau, ya, balik nanti hasil akan datang lebih banyak lagi. Rupanya lebih kurang hanya 7 hari settle duit 50,000 dia. Tapi sebagai seorang yang mungkin untung besar, nak risau apa? Kita punya hasil akan datang daripada satu tuaian ke satu tuaian sebelumlah habis musim tuaian berakhir keseluruhannya. Maka dibaliklah selepas seminggu saja, ya, judi kalah kat situ, habis judi dengan segala macam yang lain, habis. Semua yang saya kasih sekalian. Maka ketika satu hari dia nak menunggu, dia melawat dia punya ladang dia tu, dan tiba-tiba apa berlaku? Hujan turun dengan lebat. Hujan turun dengan lebat. So bila hujan turun dengan lebat, dia dah mula risau. Sebab biasanya dia orang ni buat, dia mesti tengok betul cuaca. Sebab tembakau dia memang kalah dengan cuaca. Baik, pada ketika itu semua yang saya kasih sekalian, apa yang berlaku? Dia dah mula risau, tengok mendung. Yang bestnya area kawasan dia je. Dan hujan turun dengan lebat. Hujan turun dengan lebat. Dan pada masa itulah apa yang dia buat, semua yang saya kasih sekalian, daripada bahagian store, daripada bahagian katalah mungkin ada bahagian tempat pejabat di sana, dia keluar bergegas seorang-seorang, dia bawa beldi, dan kemudian dia timba air yang bertakung dengan sebab hujan yang sangat lebat tersebut. Basah lencun tubuh dia, dengan kilat sabung menyabung kat belakang. Dia tak pedulikan lagi kerana dia takut. Sebab mungkin kita tak berapa tahu juga tentang tembakau, ya. Tembakau sebab tu dibuat batas, sebab dia tak boleh berada di bawah daripada dia punya pangkal dia tu, tak boleh berada di bawah air. Once dia bawah air, dia akan mula tumbang. Jadi seperti orang yang kena rasuk, dia ambil beldi, dia timba air, dia buang keluar, ulang alik, tetapi hujan makin lebat. Tak ada gaya pun nak berhenti. Dan pada masa itulah semua yang saya kasih sekalian, ketika hujan kian lebat dan kemudian air tersebut naik dan mencecah pangkal perdu dia, dan nampak pada ketika itu pokok dia simple je, bila naik dia akan mula jatuh, dia akan mula menyungkur. Dan pada saat itulah semua yang saya kasih sekalian, dia bawa dia punya tu, dan kemudian keluar daripada mulut apa? Mulut dia mula keluar apa perkataan? Tuhan, maafkan saya nak sebut perkataan tu, celaka engkau Tuhan. Saya hanya sebut hak tu je, hak lain yang cakap kita, untuk kita faham bagaimana keadaan dia ini di tengah-tengah padang, bawa timba dia seperti orang hilang pertimbangan. Timba buang air keluar, timba buang air keluar, sambil mulut tak henti-henti meratus dan marah pada Allah. Dia marah pada Allah. Berapa ramai orang yang bila Allah takdirkan sesuatu, kadang-kadang dia marah pada Allah. Berapa ramai orang yang bila ditakdirkan sesuatu, dia meratus kepada Allah. Dia buang. Sampai isteri datang kata, abang, tak apalah bang. Dia tolak isteri dia, kawan-kawan, anak beranak. Dia seperti orang yang hilang dan macam kena rasuk pada masa tu. Dan sampailah dia tengok depan mata ketika jatuh satu, dia meluru dan tegakkan, dan kemudian sedang ditegakkan jatuh pula, terkulai pula pokok yang lain, dia pergi pula, dan kemudian depan mata dia satu demi satu gugur. Dan dia rasa kemarahannya tak boleh dibendung lagi. Dia meluru masuk ke dalam stor, dan kemudian dia capai cangkuk, dia capai parang pada masa tu.
Dia datang, dia bawa parang tersebut bawah hujan yang sangat lebat, ketika becak yang penuh pada ladang tembakau dia. Pada masa tu semua yang dikasih sekalian, apa dia buat? Di tengah-tengah ladang dia, dia angkat parang dia, dia kata apa dia? Tuhan, kalau kau berani, Tuhan turun biar aku tetak engkau. Semua yang saya kasih sekalian, siapa tu? Orang Islam juga. Tetapi persoalannya apa sekarang? Akidah. Dia seperti orang yang hilang kerasukan pada ketika itu, dengan pedangnya dihalakan ke langit. Sambil tak putus-putus dia kata apa dia? Hei Tuhan, turun, aku nak tetak kaki kamu. Tapi kadang-kadang semua yang saya kasih sekalian hidup ni kan, kadang-kadang Allah bayar cash dengan keping emas. Sedang dia angkat senapang dan dia marah pada Allah, tiba-tiba apa berlaku? Petir, panah. Petir ketika itu begitu kuat, memanah tepat pada tubuh dia. Dalam keadaan mulut dia marah pada Allah, rentung hamba Allah dan terkulai di sana, disentap nyawanya pada Allah dalam keadaan mulutnya marah pada Allah. Mati seorang. Sebab tu saya katakan semua yang saya kasih sekalian, itulah sumpah syaitan. Bukan hanya sekadar nak bagi kita bergaduh, berkelahi, bukan sekadar nak bagi kita tak best, bukan sekadar nak bagi kita buat maksiat. Itu bukan matlamat dia. Sebab matlamat dia adalah supaya hamba Allah ini kafir. Dan kafir adalah persoalan akidah. Sebab tu kita duduk dalam halaqah kita ni, kita membincangkan persoalan bagaimana kita nak ikat dan simpul dengan mati, sehingga akal kita yang sahih membenarkan ilmu yang sahih tersebut, dan kemudian didokong dan disokong oleh hati yang tunduk pada Allah. Gabungan antara dua inilah insya-Allah yang untuk mengekalkan kita terus, supaya akhir kalimah kita adalah la ilaha illallah. Sebab kita tak tahu bagaimana nanti kita mati kan. Kita cerita tentang orang, itu tentang orang yang saya ceritakan, kita belum tahu bagaimana kita, di mana kita, dan kita dengan kematian. Sebab itulah sekarang kita duduk dalam halaqah kita membincangkan soal akidah ni, tidak lain dan tidak bukan apa tujuannya semua yang saya kasih sekalian, untuk melatih kita supaya kita dapat berpegang dan kita simpul mati dengan simpulan yang tak boleh digugat oleh apapun, termasuk oleh syaitan pada saat yang paling kritikal dan gawat, yakni saat nyawa kita berada di ghargharah. Sebab mungkin kadang-kadang kita diuji dengan macam-macam ujian kan? Kita kena uji dengan pelbagai ujian, dan kadang-kadang kita rasa besar. Untuk makluman kita semua, selagi nyawa belum sampai ke halkum, ujian masih belum besar. Selagi nyawa belum sampai ke halkum, ujian masih belum besar. Sebab bila nyawa sampai ke halkum, ujiannya adalah untuk mengekalkan dalam keadaan beriman, supaya kita mati dalam keadaan beriman, seperti yang dikatakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan kalian adalah merupakan orang yang Islam, orang yang Islam. Bagaimana seorang itu Islam? Siapakah neraca, apakah yang menentukan seorang itu Islam atau tidak? Al-aqidah. Jadi sebab itu semua yang saya kasihkan, jadi kita punya objektif kita duduk sama-sama ni adalah bagaimana sekira-kira kita membuat satu ribab, satu ikatan yang simpulnya adalah mati, yang tak boleh dibuka-buka lagi. Tak boleh dibuka-buka lagi, ya. Jadi sebab itu semua yang saya kasih lihat, maka sebab itulah bila kita cakap akidah bermakna simpul mati yang tak boleh buka lagi, maka musuh bagi akidah yang sahihah apa dia? Musuh yang pertama adalah jahil. Musuh kepada akidah ataupun terjadinya ikat mati adalah apa dia? Jahil.
Maka sebab tu orang yang tidak belajar soal akidah, soal ketuhanan, soal kerasulan, soal malaikat, soal hari kiamat, soal qada dan qadar, disebabkan dia jahil, maka pada bila-bila masa dia tak akan boleh nak ikat simpul mati dia punya kepercayaan ataupun pegangan dalam jiwa dia. Ya. Selain jahil, apakah lagi? Selain jahil disebut sebagai waham. Waham adalah sedikit rasa percaya, banyak rasa tak percaya. Kalau nak buat range, dia punya daripada 1 sampai 25% dia percaya kepada perkara yang berkenaan dengan akidah, tetapi 75% dia tak percaya. Maka dia dalam keadaan waham. Maka waham yang macam ni, akidahnya tak sah, imannya tak sah. Dia kata dia beriman, imannya tak sah kalau ada waham dalam hati dia. Kemudian mungkin dia mengaji ataupun lama-lama dia dekat, sampai pada syak. Syak adalah 50-50. 50% percaya, 50% tak percaya. Katalah percaya adanya Tuhan 50%, tapi ada lagi 50% yang rasa tak percaya. Ya ke ada Tuhan? Entah-entah orang macam saja-saja sembang je. Ya, syak itu maknanya 50-50 dalam hati dia, berbolak-balik. Ada Tuhan tak ada Tuhan? Ya, Tuhan ni macam ni ke macam ni ke? Ya, Tuhan ni dalam bentuk macam manusia ke? Oh, tak, Tuhan itu maha suci, tidak ada sebarang bentuk. Macam tu, benda tu berbolak-balik dalam hati dia. Sah tak sah? 50% tak sah. Jadi sebab tu kita kena, bukan sampai pastinya syak tak boleh ada, kerana dia adalah musuh bagi simpul yang mati. Kemudian zan. Apa itu zan? Kepercayaannya, kalau kita nak buat dia punya julat, antara 1 sampai 75% kuat dia percaya. Kuat dia percaya adanya Allah, tetapi ada 25%, dan zon ini semua yang dikatakan, maaf saya, julat dia adalah daripada 75% tu dah sampai 99.9%. Maknanya dia punya kepercayaan dah sampai 99.9% terhadap persoalan akidah. Tak kira soal iman yang dikatakan Allah, soal malaikat, soal kitab, soal rasul, soal qada dan qadar. Ya. Apa ya? Saya tinggal satu. Hari kiamat, terima kasih. Ya, hari kiamat. Mana-mana persoalan tersebut masih ada zon. Maknanya dia tak sampai lagi 100%. Daripada 99.9 turun mungkin ke 90, 80, 75. Maka itu orang ini dalam kategori disebut zon. Akidahnya macam mana? Tak sah. Akidahnya tidak sah. Orang yang zon, akidahnya tidak sah. Hanya orang yang yakin itulah yang dikatakan menjadikan tersimpul sesuatu itu. Dan yakin adalah 100%. Dan sebab itulah semua yang saya kasih sekalian, kalau kita berhadapan dengan rakan-rakan yang kadang-kadang baru memeluk agama Islam, ya, kita boleh tengok kadang-kadang dia punya apa tu, dia punya degree tu, ya. Kadang-kadang saya tak percaya Tuhan. Saya sendiri ingat ada pengalaman dulu masa belajar juga, ya, duduk dengan kebetulan duduk sebulan. Hari ni Australia lagi, budak Brisbane, ya, Mak Saleh daripada Brisbane Australia, takut salahnya tiba New Zealand pula, ya. Ya. Dan saya duduk lebih kurang 2 bulan dengan dia. Dia adalah seorang komunis, faham komunis, seorang free thinker, seorang yang memang tak percaya agama, yang tak percaya Tuhan. Saya boleh masuk dan berbincang, ya, bukan saya lah, minta kawan berbincang.
berdialog dengan dia, saya boleh rasa tanda dia punya degree tu, dia punya keyakinan tu daripada 0% dia naik 1%, 2%. Tetapi ingat, macam saya sebutkan tadi, sama ada waham atau syak atau zan, sampailah 99.9 dia tak akan duduk dan ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia takkan, ya, sampailah. Tapi cerita ni alhamdulillah happy ending juga, ya. Mungkin berkat tahun 2017 ni, 16 ni, ada orang Australia datang dalam pengajian kita, maka undur ke belakang dahulu, masya-Allah. Ya, saya ingat lagi pada bulan Rejab, pada betul-betul pada 27 Rejab pada ketika itu, setelah dialog siang wal malam, tak reti-reti, letih dia ni, dialog bab ketuhanan, dialog tentang hari kiamat dan segala macam. Ya. Dan cuma saya rasa terkilan sebab saya tak dapat merakam apa poin yang menyebabkan dia punya degree tu alhamdulillah meningkat satu demi satu, ya. Seingat saya pernah, antara yang saya pernah cabar dia punya kepercayaan seperti dia mencabar kepercayaan kita. Saya kata pada dia apa dia tak percaya ada hari akhirat, saya percaya 100% adanya hari akhirat. Saya sebut apa kat dia, namanya Murray Ritsdale, nama yang saya masih ingat. Saya kata, Murray, kalaulah sekarang ni kita semua duduk atas muka bumi, hidup, saya hidup, masa tu belajar lagi, nanti balik mungkin kita bekerja, lepas tu berumah tangga, ada anak, okey, you pun balik Australia, you kerja, you ada anak, life macam biasa. Katalah ni tak boleh cerita dalam ilmu akidah, tapi cakap dengan dia orang boleh pakailah. Murray, katalah tak ada hari akhirat, bila kita mati tak ada hari akhirat. Saya tanya, kita dua-dua mati dalam kubur, siapa susah? Siapa susah? Dia kata, you tak susah, I pun tak susah, sebab tak ada hari akhirat. Tetapi kalau ada hari akhirat, siapa susah? Dia pun fikir, wow, saya susah sebab saya tak percaya dan saya tak prepare untuk akhirat. Itu bukan dalam mengaji akidah. Siapa mengaji akidah macam tu, kalau macam tu, dia tak 100% lagi. Tetapi persoalan itu hanya kita cakap kat dia supaya dia berfikir, dan saya tengok naik degree dia. Dan pengalaman menarik juga, sebab last seingat saya bila saya dah tengok dia makin seperti percaya. Tak apalah, share lah, ya, sebab ni usrah, ya, bukan pengajian sangat. Musim sejuk, tidur dalam sleeping bag, ya. Dan saya mula cam tu bila sebelum tidur saya bersembang dengan dia. Saya sembang pasal kematian. Saya sembang pasal kematian. Dan nak bagi dia dekat lagi, ya, saya cerita kawan-kawan saya yang dah meninggal dunia. Saya kata, Murray, saya ada kawan bagian, umur dia kita masih tu muda lagi kan, dah meninggal dunia. Saya tengok air muka dia dalam gelap sama-sama tu, muka dia takut, dan dia tidur. Hari esok saya guna taktik yang sama. Saya cerita kawan saya yang lain pula mati. Malam ketiga saya nak cerita, dia kata, Zul, kenapa ramai sangat kawan kamu mati? Tapi tuan-tuan, tahu tak apa yang berlaku pada hari yang kelima? Sebelum tidur, sebelum kami tarik zip nak tidur, zip sleeping bag tu, dia sebut apa? Kalau nak masuk Islam macam mana? Saya kata, just kamu cakap asyhadu okey, ajar. Jadi dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Pada malam ke-6 ke-7 sebelum tidur, saya dengar dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bila bangun tidur, apa dia buat? Bangun je tidur, perkataan pertama, I'm kafar, aku kafir. Sebab dia sangka, dia takut dia mati masa tidur, dan mati dalam keadaan kafir. Jadi dia takut mati masuk neraka selama-lamanya. Jadi sebab tu bila dia sedar, dia rasa dia boleh manage. Sebab tu ini pengalaman betul, ya.
Tetapi akhirnya dalam dialog yang pelbagai, saya nak cerita tadi adalah degree ya. Orang tak akan ucap syahadah kalau 99.9. Ni Cikgu Adam pun ada, boleh cerita pengalaman dia kira ya, tapi dia special lah ya. Cikgu Adam di perjalanan dia sangat special ya. Memang insya-Allah manusia pilihan. Ya, doakan kami semua ni cikgu. Ya. Semua yang saya kasih sekalian, manusia kalau tak 100% keyakinan dia tak akan masuk Islam. Maknanya akidahnya tak bulat, maka pada ketika itu dia tidak akan dikatakan seorang yang berakidah ya. Dan satu hari itulah yang dia datang jumpa saya pada waktu pagi itu, dia dan diminta dia ajar betul-betul untuk ucap syahadah, kerana dia sebut perkataan I'm surrender. Saya surrender. Itu guna perkataan yang digunakan. Rupanya selama ni dia apa? Dia lawan. Nak macam kata ada Tuhan. Oh no, tak ada. Macam nak ada kata Tuhan, adanya Tuhan. Oh tak ada. Jadi sebab tu semua yang saya kasih sekalian, akhirnya dia mengucap syahadah. Saya ingat saya pada 27 bulan Rejab pada tahun itu. Dan kisah tu, nantilah kisah tu, tang lain tu ada cerita benda lain yang menarik tentang dia. Part lain pula kita cerita. Yang saya nak kongsi adalah degree dalam hati seseorang ya. Jadi sebab tu bagi kita yang telah simpul mati pun akan datang syaitan, akan bisik-bisikkan. Bagi kita yang dah 100% dah simpul mati, syaitan akan datang bisik-bisikkan. Ada ke Tuhan ni? Jolok ke? Ya? Ngerti ke? Dia akan mari. Jadi sebab itulah bagi kita, setelah kita ikat keyakinan tersebut, perlu kita pertajamkan lagi dengan ilmu, dengan amal soleh, dengan ukhuwah, dengan sahabat, menyebabkan syaitan tidak boleh lagi membisikkan kepada kita sebarang bisik-bisikan yang membawa kita dan merosakkan kita keluar daripada akidah yang sahihah. Jadi sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasihkan, saya kira cukuplah begitu sebagai just intro untuk kita pada malam ini. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan maklumkan lebih awal. Saya berniat untuk baca hanya kitab basic dari sudut ilmu tauhid, dan mungkin teks dijadikan teks just sebagai silibus kita untuk pergi, untuk kita dalamkan. Sebab ada satu teks kita boleh syarah ataupun bincangkan sesuka hati kita ya, sepuasnya maksudnya, walaupun mungkin pada satu teks yang mudah untuk kita jadikan dia sebagai rujukan insya-Allah. Jadi marilah kita saling mendoa kehadiran Allah sesama kita agar Allah istiqamahkan kita untuk satu perkara yang paling penting, yakni soal akidah ini. Kerana sekali lagi kita katakan bahawa seandainya kita tak hati-hati soal akidah dan kita hanya fokus hanya soal nak puluh amal ibadat, sedangkan rupanya syaitan rosakkan kat bawah tu, macam anak-anak dia rosakkan kat dalam tu, ke atas bagus, tiba-tiba kita balik roboh dan runtuh bangunan tersebut. Dek kerana apa? Sebab asasnya yang telah rosak ya. Jadi insya-Allah semua yang dikasih sekalian, actually saya dah start dulu sebelum ini dengan mabadi al-asyarah, tapi insya-Allah biasanya dalam kitab tauhid kita akan start dengan mabadi al-asyarah, 10 permulaan untuk kita memahami secara global ilmu tauhid. Itu insya-Allah the next class kita, insya-Allah kita akan cuba duduk. InsyaAllah semoga ya Allah bantulah kami, bantulah saya terutamanya dan kita semua yang hadir ini ya Allah, untuk terus berada dalam akidah yang sahih, untuk kami sampai kepadamu ya Allah, agar apa yang kami persembahkan ini benar-benar sampai kepadamu ya Arhamar Rahimin ya. Dan ya Allah, satukanlah hati-hati yang ada ini ya Allah dengan ikatan kasih sayang, seperti mana Engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Ya Allah, pandanglah setiap wajah yang datang ini ya Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan cabutkanlah daripada kami kemarahan dan kebencian-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah, tataplah pada setiap wajah yang ada di sini ya Allah dengan rahmat dan kasih sayang daripada-Mu ya Allah, dan cabutlah ya Allah daripada kami kemarahan dan kebencian-Mu ya Allah. Ya Allah, atas baki yang masih berbaki yang kami tak tahu bila akhirnya kehidupan ini ya Allah, penuhkanlah dengan ketaatan kepadamu ya Allah, dan senaraikanlah kami sebagai orang yang Engkau redai. Kami rayu padamu ya Allah, setiap kami yang berada di sini ya Allah, janganlah ada dalam daftar senarai ahli neraka Jahannam.
Ya Allah, janganlah nama kami tersenarai dalam senarai orang yang dalam daftar senarai ahli neraka Jahannam. Ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. InsyaAllah semoga dengan doa itu kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan ampun maaf daripada saya, perkataan, akhlak, tingkah laku saya yang tak senang di mata tuan-tuan dan puan-puan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.